Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, cikgu akan mengajar kamu tentang bab yang keempat, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Mula-mula kita akan tengok tema dia 4.1 iaitu BMA, berkaitan dengan BMA. Apa itu BMA? Iaitu British Military Administration. Iaitu ataupun dalam bahasa Melayunya ialah pentadbiran tentera British. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan dengan 10.3.1 itu memerihalkan pentadbiran tentera British di negara kita. Maknanya di sini kita mahu murid-murid dapat memerihalkan pentadbiran tentera British di negara kita, dan kriteria kerjaannya ialah murid dapat menyatakan tentang penubuhan BMA. Yang kedua, murid dapat menjelaskan tugas BMA, dan ketiga, murid dapat menilai keberkesanan BMA. Okey, BMA ini adalah merupakan satu bentuk pentadbiran yang telah diperkenalkan oleh British bermula pada 12 September 1945 setelah Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia yang Kedua. Seperti sedia maklum, Jepun mengalami kekalahan setelah dua bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. BMA ini diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, iaitu merupakan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Kemudian ditadbir oleh Brigadier General Swilan yang merupakan timbalan ketua pegawai hal awam yang merancang bagi hal awam di tanah Melayu. Dia merupakan seorang yang tentera yang mempunyai kredibiliti yang tersendiri. Okey, jadi apakah tugas BMA? Jadi dikatakan tugas BMA di tanah Melayu ialah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Itulah yang ditegaskan oleh BMA. Jadi bagi mengembalikan kestabilan dan keamanan, British Military Administration ini telah berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan membubarkan pasukan MPAJA pada tahun 1945, pada 1 Disember 1945. Itu yang diarahkan oleh BMA terhadap pasukan MPAJA. Seperti kita maklum, MPAJA merupakan satu pasukan yang telah ditubuhkan oleh komunis untuk menentang tentera Jepun dan mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak British. Okey, yang kedua, BMA juga telah mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada MPJA ini semasa pendudukan Jepun dikembalikan semula kepada pihak British. Jadi dua, pertama membubarkan, yang kedua mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun. Berupa senapang, senjata berat, senjata ringan, mortar, granat, bom, semua adalah. Tapi British mahu diserahkan kembali kepada mereka. Okey. Namun arahan mereka tidak dipedulikan. Mereka gagal untuk mengumpulkan semula senjata tersebut. Pihak MPJ ini tahu kalau serahkan, mereka akan kehilangan maknanya mereka tidak mampu untuk lawan, sebab memang MPJ ini dia ada, selain daripada menentang Jepun, mereka ni ada matlamat sendiri, iaitu untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara komunis. Kita sedia maklum tu. Dan mereka juga gagal, gagal untuk membenteras kegiatan jenayah yang berleluasa yang berlaku selepas pendudukan Jepun. Jenayah mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum, terutama di antara orang Melayu dengan orang Cina. Baik, yang kedua ialah tugas yang kedua ialah BMA ini ingin memulihkan kepercayaan rakyat. Apa maksud memulihkan kepercayaan rakyat? Kerana kita seperti sedia maklum, British ni telah menguasai kita sebelum kedatangan Jepun. Sebab pada waktu itu memang orang tanah Melayu ni
memang tak mau mau Jepun. Sebab Jepun ni dengan slogannya Asia untuk Asia. Tapi apabila Jepun kalah, jadi British ni nak kembali. Jadi bila nak kembali ni, mereka nak pulih kepercayaan rakyat bahawa British ni akan memberikan kebaikan lagi kepada mereka. Walaupun telah mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun itu. Okey. Jadi kita mesti sedia maklum rakyat ni mengalami kesukaran, terutama untuk makanan. Kita sedia maklum lah, makanan yang kita makan macam dalam gambar dengan roti canai itu, memang tidak akan jumpalah roti canai pada waktu ini. Tak sempat buat roti canai sebab kesusahan serta ubat-ubatan. Memang sukar sangat pada waktu ini. Rakyat mengalami sukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Jadi sekiranya ada bekalan obat ataupun yang berkaitan dengannya, harganya pula melambung tinggi. Sedangkan wang ataupun duit yang ada pada itu adalah untuk membeli makanan, untuk kehidupan. Obat ni bagi mereka dah tak mampu nak beli. Jadi kalau sakit-sakitlah macam itulah. Itu keadaan mereka pada waktu ini. Begitu sengsara sekali. Dan akibat zaman tentera Jepun ini juga, ramai di antara mereka menghadapi wabak penyakit. Seperti penyakit beri-beri yang merebak di kalangan kanak-kanak dan orang tua yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Pada gambar itu, iaitu apabila kaki itu macam mengelembung, bengkak macam itu adalah merupakan penyakit beri-beri yang kekurangan zat. Hanya makan ubi kayu saja, tak adalah protein, tak ada vitamin A, tak ada semualah. Hanya semata-mata kanji saja. Jadi ini menyebabkan badan ataupun keadaan membawa penyakit yang lain juga kepada mereka pada waktu ini. Rakyat juga mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Itu apabila mereka kebuluran, berlaku kebuluran, kekurangan makanan, sehingga membawa kesan kepada kehidupan. Lihat pada gambar tersebut, mereka kurang makanan, nampak tulang-tulang, mungkin makan 4 hari baru dapat makan, 3 hari dapat makan, hanya dapat minum air. Kalau dapat minum susu pun dah okey dah. Itulah keadaan mereka pada waktu ini. Okey. Rakyat juga tidak punya wang untuk beli makanan. Seperti dah maklum, wang yang ada tu kalau nak beli pun memang susah. Memang tidak ada wang. Memang tak ada wang. Memang mereka betul-betul berada dalam kesempitan hidup. Dan kalau kita lihat, BMA ini gagal untuk membawa keamanan ataupun memulihkan keadaan masyarakat ini apabila berlakunya kegiatan menyeruk barang di kalangan peniaga-peniaga. Kegiatan menyeruk barang ni memberi kesanlah kepada pembeli. Sebab kalau barang itu disorok, harga barang akan semakin naik. Sedangkan barang tu ada. Bila naik, maka yang terbeban oleh pengguna. Pada waktu memang duit memang sudah dapat, memang sangat susah. Berlaku peras ugut, berlaku amalan rasuah, pasar gelap. Pasar gelap ni macam tanpa cukai lah, menjual beli yang menyebabkan kerajaan tidak ada hasil daripada kegiatan tersebut. Telah berakar umbi di Kuala Lumpur. Ini membawa kepada dia anggap BMA gagal dalam menangani keadaan ini. Okey, rakyat hidup dalam tensara ini berharap dapat diselamatkan oleh tentera pentadbiran BMA setelah mereka tensara dengan Jepun. Dan dengan itu BMA telah mengambil pentadbiran dan bagi mengembalikan percayaan rakyat untuk menyokong kepulangan British di negara ini. BMA berusaha untuk memulihkan, di antaranya ialah memulihkan kerosakan infrastruktur seperti jalan, bangunan, jabatan akibat bencana perang. Tengok berlaku, tengok dengan ada rumah yang dibom dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat untuk di antara untuk memulihkan percayaan ialah memulihkan sosioekonomi, seperti memulihkan semula dana getah yang telah dikhianati oleh Jepun pada waktu ini, telah dibom oleh Jepun. Lomba-lomba biji timah yang telah dikuasai oleh Jepun, tetapi dia telah memusnahkannya, serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Okey. Jadi keadaan-keadaan ini ataupun tempat-tempat inilah membawa kepada keuntungan ekonomi, kesihatan juga, untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Namun sekali lagi BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera untuk membaiki bangunan, untuk membaiki jabatan, untuk membaik pulih semua tu.
gagal dibawa ke tanah Melayu. Sebab apa? Sebab kalau nak bawa daripada Eropah, Eropah pun baru saja mengalami perang sama seperti negara kita. Jadi dia ni pun tak mampu lagi untuk bawa benda tu. Alat ganti pun tak boleh, mesin pun, teknologi memang tak dapat. Jadi oleh itu sosioekonomi sukar dipulihkan, sukar untuk memulihkan lada getah, sukar untuk memulihkan lomo biji timah, sukar untuk membaiki jabatan-jabatan bangunan-bangunan yang rosak untuk dalam pada masa yang singkat pada waktu itu. Oleh itu dianggap bahawa BMA juga gagal untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan negara. Gagal untuk keamanan negara ya seperti yang kita awal-awal lagi untuk membolehkan atau mengarahkan MKJ menghantar semula, mengembalikan senjata gagal. Untuk rakyat pemulihan sosioekonomi pun gagal. Jadi memang BMA gagal dalam melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat. Okey jadi daripada apa yang saya terangkan ini, saya harap awak faham dan kita sama-sama untuk menjawab soalan ataupun latihan struktur yang saya telah sediakan ini. Okey soalan berbunyi, British Military Administration BMA merupakan pentadbiran tentera yang mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu selepas kekalahan tentera Jepun. Okey, soalannya berbunyi, A. Telah jelaskan usaha BMA di tanah Melayu 2 markah. Ini saya dah bagi dah. Awak cari dalam buku teks muka surat 94. B. Bagaimanakah keadaan tanah Melayu semasa BMA mengambil alih pentadbiran? Buku teks muka surat 94 hingga 95. 4 markah. Dan C. Soalan kebat. Mengapakah BMA gagal menjalankan tanggungjawabnya di tanah Melayu? Jelaskan. Ini juga 4 markah. Jadi untuk struktur ini membawa markah kepada 10 markah. Jadi kalau awak dapat tulis, dapat memahami apa yang saya terangkan tadi, saya kira awak dapat menjawab soalan ini. Jadi sama-sama kita baca dan jawab. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di lain hari. Terima kasih. Bye.